Hari ni kita nak bincang tajuk apa ya? Jom kita lihat. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana pendidikan sejarah kebujian di bahagian Fakulti Sains Kemanusiaan. Hari ini saya ingin berkongsi tentang budaya Pesta Pongal yang merupakan salah satu keunikan masyarakat etnik Tamil yang masih diamalkan sehingga hari kini. Sebelum kita membincangkan perkara ini secara mendalam, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan perayaan Pongal. Pesta Pongal merupakan perayaan menuai yang disambut selama 4 hari pada bulan Tai di dalam kalender Tamil. Ia sempena berakhirnya musim menuai di mana hasil tuaian ditujukan kepada Surya Bhagawan atau Dewa Matahari. Pesta Pongal ini disambut pada hari pertama bulan Tai. Tai merupakan bulan ke-10 di dalam kalender Tamil. Bulan ini disambut dengan hadiah dan pakaian baru untuk ahli keluarga serta doa kepada Dewa untuk kemakmuran dan juga keamanan di tahun-tahun akan datang. Rumah-rumah juga dihiasi dengan daun mangga dan lantai dihiasi dengan corak-corak yang dilukis menggunakan tepung beras atau beras berwarna. Ada juga yang mengikat batang tebu di luar rumah mereka sebab ia adalah salah satu tradisi kebudayaan orang Hindu. Tai Pirandal Bali Pirakum merupakan peribahasa Tamil yang bermaksud membawa kejayaan pada bulan Tai yang jatuh pada bulan Januari, iaitu bulan ke-10 mengikut kalender Tamil. Yang pasti pada hari Pongal ataupun lebih dikenali sebagai Pesta Pongal, iaitu pada 14 Januari, amalan menyediakan nasi manis ataupun lebih dikenali sebagai Pongal merupakan salah satu perkara yang wajib kerana perlu mempersembahkan kepada Dewa Matahari ataupun Surya Bhagawan. Kalau kita tidak menyediakan nasi manis pada hari tersebut, maka hari tersebut tidak akan menarik. Satu lagi perkara yang saya ingin menyentuh ialah periuk belanga. Periuk belanga ialah wajib digunakan pada hari Pongal untuk menanak nasi Pongal. Kita pergi ke bahagian seterusnya, iaitu perayaan Pongal akan disambut selama 4 hari. Apakah yang dimaksudkan dengan 4 hari? Jom kita tengok. Hari pertama perayaan Pongal dikenali sebagai Bogi. Ia hari untuk Indran, iaitu Dewa Awan dan juga Hujan. Unggun api besar dinyalakan dan dibiarkan membakar sepanjang malam untuk membakar barang-barang lama. Rumah kemudian dibersihkan dan dihiasi dengan corak dan juga bunga. Bogi membawa maksud yang cukup signifikasikan, menandakan permulaan penting dan kehidupan masyarakat India dengan membakar barang-barang lusuh. Secara rumusnya, hari pertama adalah untuk membuang segala kejahatan dan membawa segala kebaikan kepada diri kita. Kita lihat hari kedua ataupun lebih dikenali sebagai Tai Pongal. Hari kedua pula dipanggil sebagai Tai Pongal yang khusus untuk Dewa Matahari. Ungkapan Pongal bermakna meluap-luap. Ia menggambarkan hasil tuaian yang banyak. Apabila susu sedang mendidih, ahli keluarga akan berkumpul di sekitar periuk dan melaungkan ucapan Ponggolo Pongal semasa susu mengalir keluar. Kolam adalah dekorasi yang wajib ada pada sambutan Pongal kerana ia juga meraihkan serangga-serangga seperti semut sebagai sebahagian daripada ekosistem di mana kolam itu sendiri menjadi bahan makanannya. Lazimnya, kolam titik menggunakan tepung beras dilukis. Ia berbeza dengan kolam rangoli yang menggunakan beras berwarna. Tahukah anda, di Malaysia, Pongal bukan sahaja perayaan keagamaan. Malah, sambutan memasak nasi manis ini turut diadakan di banyak tempat sebagai sebahagian daripada festival melibatkan pelbagai kaum, pusat pengajian, pejabat, badan bukan kerajaan iaitu NGO dan banyak pihak menganjurkan sambutan Pongal untuk disambut oleh semua orang secara bersama. Pongal, Ponggolo Pongal. Beginilah cara mereka melaungkan pada hari Tai Pongal tersebut. Hari ketiga pula dipanggil sebagai Mata Pongal adalah khusus untuk haiwan lembu. Hari ini adalah untuk pengembala berterima kasih kepada ternakan mereka. Mereka akan mewarnakan tanduk lembu dan menghiasi dengan pakaian dan topi logam bersinar. Lembu diberi makan Pongal dan juga loceng diikat di leher
Lazimnya, penternak dan petani akan mewarnakan tanduk lembu, memakaikan kain berwarna, kalung bunga serta memberi makan kepada haiwan itu. Pemujaan kecil juga dijalankan sebagai tanda berterima kasih kepada haiwan yang turut membantu dalam kerja pertanian, seperti membajak selain menawarkan susu yang menjadi salah satu makanan atau minuman utama. Jika anda lihat pintu rumah dengan batang tebu di kedua-dua belah, tandanya mereka menyambut sambutan perayaan Pongal. Pada hari terakhir pesta Pongal ialah Kanum Pongal. Pada hari terakhir pula ialah dikenali sebagai Kanum Pongal. Ia merupakan hari yang istimewa untuk wanita. Pada hari ini, wanita sulung di rumah akan bangun awal dan menyapukan kunyit pada muka semua wanita muda dan melumurkan minyak kepada rambut mereka. Selepas mandi, semua wanita-wanita akan menawarkan bebolak nasi berwarna kepada burung-burung. Kaum wanita akan berdoa untuk keluarga yang sihat dan gadis-gadis yang belum berkahwin berdoa untuk berkahwinan yang bahagia. Ahli keluarga yang lebih muda pula akan memberi penghormatan kepada orang-orang tua. Tidak semestinya pesta Pongal ini berpasti kepada agama. Pesta Pongal ini turut menjadi amalan kebudayaan turun-temurun yang disambut untuk mengalu-alukan musim menuai. Perayaan ini disambut oleh semua orang tanpa mengira agama. Hari terakhir Pongal bukan sahaja untuk golongan perempuan, tetapi juga hari di mana kawan-kawan yang jauh datang untuk melawat keluarga mereka. Ia membawa muhibah dan persaudaraan kepada mereka yang lama terpisah. Sesiapa boleh hadir ke pesta Pongal kerana ia adalah bukan upacara keagamaan. Ia adalah lebih kepada proses tanda kesyukuran ataupun tanda berterima kasih kepada petani. Tiada masalah kalau kaum lain menyertai pesta Pongal ini. Saya berharap bahawa semua orang akan mengetahui kenapa kita menyambut pesta Pongal selama 4 hari. Lupa pula, satu lagi perkara yang saya ingin menyentuh ialah nasi manis atau lebih dikenali sebagai Pongal. Saya pasti tahu sebahagian daripada mereka tidak mengetahui cara pembuatan ataupun cara menanak nasi manis ataupun Pongal. Jom kita lihat resepi ataupun cara menanak nasi manis pada hari Thai Pongal. Pada hari Pongal, beras manis yang dikenali sebagai Pongal akan dimasak di dalam periuk tembikar yang baru dan akan diletakkan di tempat di mana puja akan dilaksanakan. Kunyit dan halia segar akan diikat di sekeliling periuk. Kemudian campuran beras mung dal, jagri dan susu akan dididihkan di dalam periuk. Mengikut kepercayaan, beras Pongal ini akan dibiarkan mendidih dan melimpah. Setelah nasi tersebut masak, ia akan dicampurkan dengan gajus dan kismis yang telah digoreng dengan minyak sapi. Setelah Pongal siap dimasak, ia akan dihidangkan kepada ahli keluarga dengan menggunakan daun pisang yang baru. Pongal siap untuk dihidangkan kepada semua. Tahu tak tentang keunikan perayaan Pongal ini? Perayaan Pongal ini adalah salah satu perayaan yang boleh mewujudkan perpaduan kaum di antara pelbagai masyarakat di negara ini, terutamanya di negara Malaysia ini. Di Malaysia ni kita melihat bahawa pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan juga orang Bumiputera, Sabah dan Sarawak, mereka boleh menyambut pesta Pongal bersama-sama dengan etnik Tamil sebagai tanda kesyukuran kepada petani. Saling memahami kepelbagaian budaya antara kaum dan memupuk perpaduan serta keharmonian masyarakat merupakan objektif utama pesta Pongal. Perayaan ini telah lama diraikan di Malaysia. Ia harus dilihat sebagai acara untuk masyarakat kita untuk mengeratkan lagi talian persahabatan, menghormati budaya, menggalakkan perpaduan serta membina negara kita ke arah kemajuan. Konsep keluarga Malaysia jelas dilihat melalui sambutan pesta Pongal ini. Tetapi pada masa ini agak sukar untuk menyambut pesta Pongal secara beramai-ramai. Kerana apa ya? Covid menjadi satu penghalang kepada sahaja pesta Pongal tetapi juga sambutan Hari Raya Aidilfitri, sambutan Hari Deepawali, sambutan Hari Christmas
Tahun Baru Cina dan sebagainya. Apa yang kita kena lakukan untuk menyambut pesta Pongal ini sejak COVID-19 melanda di negara ini? Ada langkah yang terbaiknya. Kuil merayakan Pongal dengan mengehadkan kepada hanya 30 orang pada satu-satu masa dengan mematuhi semua SOP rumah ibadah. Dinasihatkan perayaan secara besar-besaran Pongal ini perlu dielakkan untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini. Kalau ada peluang, semua orang boleh sertai perayaan Pongal berbentuk festival yang diadakan berdekatan dengan tempat anda. Kita boleh menyambut pesta Pongal mengikut norma baru ataupun standard operasi pematuhan yang diberikan oleh kerajaan. Pesta Pongal ini bukanlah merupakan perayaan yang kunjung mengunjungi seperti perayaan Deepawali, sambutan Hari Raya Aidilfitri dan juga sambutan-sambutan yang lain. Perayaan Pongal ini adalah dilakukan dalam kalangan ahli keluarga ataupun secara sederhana. Memandangkan sesi persekolahan belum bermula lagi serta ramai yang bekerja dari rumah, mereka bolehlah menyambut pesta Pongal dalam kalangan ahli keluarga mereka. Ia adalah salah satu cara untuk mengeratkan hubungan akrab dan juga silaturahim antara ahli keluarga. Seorang yang ingin pergi ke kuil untuk menunaikan ibadah adalah digalakkan, tetapi perlu mematuhi SOP yang digariskan oleh kerajaan. Okey, saya rasa saya jelaskan semua perkara ataupun semua aspek yang penting yang terkandung dalam pesta Pongal ini. Saya berharap bahawa video dokumentari ini memberi manfaat kepada semua bahawa betapa maknanya sambutan pesta Pongal. Saya berharap bahawa sambutan Pongal kali ini akan disambut secara meriah dan juga dihadiri oleh pelbagai kaum untuk mewujudkan perpaduan dan juga hubungan silaturahim. Video ini pasti memberi manfaat kepada semua orang kerana mereka dapat tahu lebih lanjut tentang sambutan perayaan Pongal secara detail. Kita pun sudah ke tahap penghujungnya dan saya harap semua rakyat Malaysia bersama-sama memeriahkan sambutan pesta Pongal kali ini. Itu sahaja daripada saya. Bye semua.